Assalamualaikum. Hai guys. Macam mana ibu bapa mendapat report tentang perkembangan pendidikan anak-anak mereka? Kalau dulu, ibu bapa akan diberi kad laporan ataupun report card setiap semester. Lepas tu, zaman berkembang lagi, ada satu sesi namanya report card day, di mana ibu bapa dia pergi ke sekolah, dapatkan laporan daripada guru-guru tentang perkembangan anak-anak. Itu pun kena tunggu mungkin akhir tahun ataupun pertengahan tahun. Tapi sekarang, dengan perkembangan teknologi, ibu bapa boleh mengetahui perkembangan anak-anak, laporan anak-anak sama ada yang baik ataupun yang buruk, hari-hari, setiap minggu, setiap bulan. Tak payah tunggu akhir tahun ataupun pertengahan tahun. Bagaimana caranya? QR code. Tambahan pula sekarang semua dah biasa scan QR code kan. Jadi inilah ruang dan peluang untuk memotivasikan anak-anak sentiasa bersemangat untuk buat benda baik. Macam mana caranya? Kat sekolah, biasanya kita selalu dapat laporan yang negatif tentang anak-anak kita. Dan bila dia buat benda baik, dia tak diberi ganjaran dan dia tak diberi pengiktirafan di atas kebaikan dia buat. Akhirnya, dia tak bersemangat untuk jadi budak yang baik. Tetapi dengan kad QR ni, setiap kebaikan yang dia buat, dia tolong cikgu angkat buku pergi kelas, dia bagi payung kat cikgu ketika hujan, dia tolong pelajar-pelajar yang lain ketika susah. So, kebaikan yang dia buat tu, dia akan scan QR ini dan anak tersebut dapat point. Dan ibu bapa pun boleh akses melihat apakah kebaikan-kebaikan yang telah dibuat oleh anak-anak mereka. Bangga. Dan dalam bulan Ramadan ni, Student QR ada buat satu edisi khas untuk anak-anak bersemangat berpuasa, bersemangat buat benda-benda baik bulan puasa, bersemangat beribadah di bulan puasa seperti baca Quran, hafal Quran, berapa surah, berapa juzuk yang telah dibaca. Selain daripada pahala daripada Allah Azza wa Jal, kita bagi juga pengiktirafan dunia, iaitu point melalui kad QR ni. Dan mana-mana sekolah yang nak menggunakan sistem ni, anda boleh pergi ke website www.studentqr.com. Dan ibu bapa yang nak sekolah anak-anak mereka menggunakan sistem ni boleh share dekat grup WhatsApp ibu bapa dan guru-guru, iaitu link www.studentqr.com. Dan menariknya, ada banyak desain-desain kad yang terbaru dan kreatif serta menarik di website tersebut. So, jangan tunggu esok, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu tahun depan, cuba klik sekarang. Saya mula tahu tentang sistem ni melalui sekolah anak saya. Yang mana anak saya belajar di Sekolah Menengah Sri Al-Amin di Bangi. Tengok dia ada sistem yang membolehkan dia membuat kebajikan dan direkodkan. Sistem ni bagus dari segi cara markah tu direkodkan. Sistem sebelum ni adalah berbentuk manual dan juga cikgu kena key in kan setiap merit yang pelajar tu buat. So it's quite a hassle for them. So bila ada sistem macam lebih memudahkan lah. Everything dia boleh key in automatically. Pelajar ni bila dia dapat point dan merit, ia akan menyebabkan mereka berlumba-lumba untuk dapatkan lebih banyak merit lah dan berbuat kebaikan. Amal dan Student QR terbaik. Penggunaan kod QR sudah menjadi kebiasaan kepada masyarakat, terutamanya melalui aplikasi MySejahtera. Namun lain pula ceritanya di sekolah. Kod QR digunakan untuk merekod kehadiran pelajar, sasiah koku kurikulum, ibadah dan pembayaran. Buat julung kalinya, ciptaan anak tempatan, Student QR My Futurity Global menghasilkan lencana QR inovasi pertama dunia untuk kegunaan sekolah untuk merekod kehadiran pelajar. Dengan adanya lencana QR, pelajar tidak perlu risau jika kehilangan kad, malah rekod mereka sentiasa mudah untuk dipantau ibu bapa. Selain berdefinasi tinggi, rekaan lencana QR juga sangat menarik dan berkos rendah dengan kos RM20 untuk 6 keping. Lencana QR juga mendapat permintaan yang luar biasa daripada sekolah di Malaysia dan luar negara sejak dilancarkan awal Februari lalu. Sekolah yang berminat boleh melawat www.studentqr.com untuk membuat tempahan. Bidang pendidikan perlulah sentiasa selari dengan perkembangan teknologi semasa.
Bermula 20 Januari lalu, Sekolah Islam Hidayah Skudai, Johor Bahru telah melancarkan penggunaan kad imbasan QR Code dalam kalangan pelajarnya. Menerusi sistem imbasan ini, setiap pelajar akan diberi QR Code peribadi yang bertindak sebagai pengenalan diri mereka. Sementara guru-guru pula akan dilengkapkan dengan aplikasi khas di telefon pintar. Menurut pengetua sekolah ini, penggunaan QR Code adalah cetusan idea pengetua sebelumnya. Difahamkan, sistem Student QR Point ini mampu meningkatkan prestasi disiplin pelajar serta kemajuan mereka dalam bidang pembelajaran. Setiap perbuatan baik atau penyertaan mereka dalam aktiviti pembelajaran akan diberi markah tertentu dan ia dilihat secara langsung atau real time. Biasalah bila perkara baru tu kan, guru-guru memula tu memanglah ada masalah dengan internet, nak menggunakan handphone. Tetapi setelah beberapa minggu, nampaknya berjalan dengan begitu lancar. Kehadiran pelajar boleh diambil dengan cepat, dengan pantas. Kurang daripada 1 minit, terus masuk ke sistem. Ibu bapa boleh melihat di website sekolah. Dan pelajar begitu bermotivasi untuk datang ke sekolah, bermotivasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberi, bermotivasi untuk membuat perkara-perkara yang positif. Bagi guru sains Muhammad Fikri Abdul Rahman, sejak QR Code dilaksanakan hampir sebulan lalu, mereka dapat melihat perubahan drastik dalam tingkah laku pelajar mereka. Selain berlumba-lumba dalam pengajian, pelajar turut berusaha melakukan kebaikan seperti membantu guru dan juga menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Secara tidak langsung, ia memupuk semangat positif dalam kalangan mereka sepanjang sesi persekolahan berlangsung. Kalau sebelum, kita boleh nampak pelajar agak macam susah untuk kutip apa-apa sampah yang ada di persekitaran sekolah. Dari segi tolong cikgu tu macam agak kurang. Tapi bila selepasnya, kita tak sempat cakap minta tolong pun, dia dah cuba untuk datang dekat kita untuk angkat barang. Perkara ini turut dipersetujui guru-guru yang lain. Bagi saya sangat memudahkan bila jadi kami tak perlu nak minta, kami tak perlu nak suruh, kami tak perlu nak pujuk untuk pelajar-pelajar buat tugasan. Cuma kami tawarkan, okey, siapa buat dapat point, siapa tak buat tak adalah point. Jadi pelajar-pelajar berusaha untuk mendapatkan penghargaan terhadap apa yang mereka memang kena buat pun. Jadi bila dapat penghargaan tu dia seronoklah. Sementara bagi pelajar pula, penggunaan sistem imbasan QR Code ini membolehkan mereka memaksimumkan potensi diri. Setiap perbuatan atau kejayaan yang diperolehi akan dicatat dengan pungutan mata. Kesemua mata yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam carta leaderboard dan dipamerkan kepada umum menerusi skrin televisyen yang terdapat di tempat umum di sekolah. Bagi saya ini satu inisiatif yang sangat baik oleh pihak sekolah sebab dia merupakan satu bentuk galakan yang sangat positif untuk kita menggalakkan pelajar untuk membuat kebaikan. Bagi saya sangat bagus sebab jarang kita nak jumpa peluang untuk orang hargai apa yang orang telah buat kebaikan. Jadi why not kita jadikan QR Code ni semua orang boleh buat kebaikan tu. Terbukti dengan pengenalan teknologi imbasan QR Code ini telah menyemarakkan aura positif dalam kalangan pelajar sekolah ini. Dan bagi memotivasikan mereka untuk terus berusaha gigih, pelajar yang berada di tangga terbaik dalam sistem leaderboard akan mendapat ganjaran tertentu yang disediakan pihak sekolah. Okey, baiklah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan kepada semua cikgu-cikgu yang saya kasihi. Pada malam ini, insya-Allah kita ada bengkel student QR untuk semua guru-guru di sekolah swasta. Kita fokus malam ni untuk sekolah swasta, sekolah agama, sekolah Islam, sekolah integrasi dan insya-Allah pada hari ini kita nak fokuskan untuk merekod syahsiah dan kehadiran pelajar. Dan kalau cikgu-cikgu nak rekod benda-benda lain, contoh kalau kita katakan seperti merekod bacaan buku, hafazan dan juga konstruk, progres,
Semua ini boleh juga direkodkan menggunakan student QR. Jadi saya yakin sekolah-sekolah cikgu pada malam ini banyak yang telah mendapat dia punya kad dan juga QR lencana yang kita supply. Pada tahun ini kad kita sangat special dan juga lencana QR kita sangat-sangat special. Yang terkini yang ada di dunia ni hanya di Malaysia saja, iaitu student QR yang hasilkan. Dan pada tahun depan insya-Allah sekolah-sekolah di Malaysia di bawah Majlis Pengetua Sekolah Malaysia akan menggunakan lencana QR kita sebagai lencana yang utama. Kenapa? Sebab apa? Sebab pada tahun hadapan, untuk makluman cikgu-cikgu juga, KPM akan menjadikan sistem saksiah diri murid, di mana rekod-rekod ini banyak wajib direkodkan oleh guru-guru di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, sekolah kebangsaan Cina dan sebagainya. Dan tahun depan akan dijadikan sebagai markah wajib untuk masuk ke universiti awam. Jadi dulu ada 10%. 10% ni adalah PAJSK, co-curriculum dan sebagainya. Tetapi pada tahun hadapan dia akan splitkan 5% untuk PAJSK dan 5% untuk SSDM. Nanti akan ada pengumuman daripada pihak kementerian. Jadi pada malam ini kita akan memastikan cikgu-cikgu yang lihat tontonan live ini, kalau yang tak sempat datang tak apa. Yang tak sempat join boleh lihat record sesi kita, rakaman sesi kita pada hari-hari lain. Yang penting cikgu-cikgu semua tahu kenapa kita nak laksanakan program student QR. Dan saya nak perkenalkan diri saya, nama saya Syed Zafar bin Syed Omar, merupakan founder dan CEO kepada student QR. Dan kita telah laksanakan program ini sejak 2019, awal 2019, dan ketika itu mungkin kesedaran untuk merekod aktiviti-aktiviti syasiah baik pelajar ini kurang. Tetapi kali ini kita lihat pada tahun hadapan, government, kerajaan yang telah memfokuskan, dia punya moto dia anak-anak baik yang cerdik, fokus pada akhlak dan syasiah. Kita nak mempromosikan syasiah yang baik di kalangan pelajar di sekolah. Kalau kita lihat, dekat sekolah kita banyak mempromosikan akademik. Contoh, kalau anak murid kita nak jadi pandai, dia kena buat apa? Homework, betul. Dia kena buat latihan dekat sekolah. Dia kena ada pergi tuition. Cikgu, parent kena track anak dia punya akademik. Betul tak? Tapi samalah juga dekat sekolah kita nak fokus juga kepada syasiah yang baik. Kita nak anak kita jadi anak yang baik. Jadi tanggungjawab cikgu-cikgu semua untuk memastikan supaya anak-anak murid kita membuat atau melatih diri mereka untuk buat benda-benda yang baik, syasiah yang baik, membantu cikgu, membaca Al-Quran, solat sunat, jadi mengutip sampah, kebersihan, benda-benda yang sunat dan sebagainya. Ini adalah satu benda bentuk latihan yang kami rasakan perlu ada latihan, perlu ada kempen dan perlu ada konsistensi untuk setiap cikgu involve. Bukan sahaja pada 2-3 orang cikgu, semua cikgu kena involve. Dan tanggungjawab saya untuk memastikan sistem kita lancar dan mudah untuk merekod, dan pada masa sama untuk memberikan engagement yang lebih baik kepada ibu bapa. Dan juga pada masa sama kita boleh lihat sijil anak murid kita. Itu yang paling penting sekali. Jadi tanpa memasa, hari ini saya akan memastikan kalau cikgu-cikgu yang belum login, yang tak ada email, cikgu kena tanya admin sekolah cikgu apakah email saya, dan by default password adalah password. Jadi kalau saya buka dekat app saya kat sini, app saya kat sini, di mana dekat sini akan ada satu kalau kita lihat apps, apps QR. Saya dah login siap-siap kat sini. Yang ni adalah untuk demo school, demo school kita punya demo untuk kita try. Tapi dekat sini nanti cikgu boleh cuba QR di sekolah cikgu. Dan kalau kita lihat kat sini, QR code dekat depan skrin ni adalah QR code yang saya generate daripada sistem admin. Cikgu boleh pergi ke admin.studentqr.com .studentqr.com untuk memuat turun ataupun mencari QR code pelajar ini. Jadi ini ada salah satu cara. Kalau contoh QR code budak ni hilang ke atau nak tambah lagi QR code, tambah dekat meja, nak letak dekat budak-budak ni punya buku, boleh. Jadi saya buat demo untuk cikgu cuba, dan apabila cikgu install app, cikgu dah login, saya mungkin sekali lagi saya buat login.
cikgu akan lihat skrin dekat sini. Okay, dan cikgu klik email. Cikgu klik email dekat sini. Email cikgu apa? Kalau kita punya demo account adalah student qr@gmail.com. Ni adalah kita punya demo account. Kemudian password adalah password. Okay, password. Okay, so password adalah password. Jadi semua account cikgu by default akan ada password. Kalau cikgu nak tukar, cikgu boleh tukar dekat setting dalam apps dan saya terus sign in. Dan apabila saya sign in, saya akan lihat satu antara muka yang menunjukkan bahawa ini adalah tempat scan QR code. Jadi kalau cikgu buka, cikgu boleh terus scan QR code. Saya bayangkan satu situasi. Apabila seorang guru masuk dalam kelas, cikgu masuk dalam kelas, kemudian ada 5 orang budak, anak murid kita datang kat kita, cikgu saya telah mengemas meja, saya telah buat keceriaan. Okay, jadi saya nak point ataupun cikgu beritahu, okey semua sekali dekat kelas kita ada 10 orang, okey dekat barisan ni awak kena buat keceriaan ataupun cuci tingkap. Nanti saya akan bagi markah. Jadi budak yang 5 orang ni cikgu scan dia, okey. Cikgu scan. Ini bagi sound sikit lah. Okey, cikgu scan. Pada scan QR code. Okey, jadi dia ada sound kat sini. Sekarang sound-sound ni lah sebenarnya yang sebagai psikologi ni akan memberikan interest kepada budak-budak ni untuk dapatkan points lah. Jadi apabila cikgu dah scan, cikgu ada 2 cara. Okay? Sama ada cikgu nak key in terus atau cikgu nak lihat rekod budak ni. Cikgu boleh tekan dekat dekat nama pelajar ini untuk lihat history dia. Contoh, kalau kita lihat Ali Fakih bin Hazli ni, bila saya tekan, dia akan tunjuk history budak ni. Apa yang dia buat, berapa point. Okay, dan kemudian saya boleh juga terus memberikan markah kepada beberapa orang pelajar ini. Kalau kita lihat ada 9-10 pelajar. Okay, dan saya terus tekan award behavior dekat bawah. Okay, saya tekan dekat sini. Dan by default, cikgu akan lihat dekat atas ni, saya tekan, dia adalah kategori. Ini adalah kategori kat atas ni, cikgu tekan. Dan cikgu boleh lihat semua kategori yang ada. Dalam setiap sekolah kita telah tambah item-item aktiviti yang standard. Tetapi cikgu boleh tambah sendiri di admin. Pihak admin sekolah boleh tambah mengikut kesesuaian. Jadi kalau lihat untuk sekolah swasta, kita biasanya akan tambah syasiah di sekolah ni lah. Jadi syasiah di sekolah ni adalah item-item yang kebiasaannya sekolah akan rekod. Sekolah akan rekod dan cikgu boleh tambah berdasarkan masa ke semasa. Contoh, apabila ada program Ramadan contohnya, kemudian cikgu nak tambah ibadah Ramadan pun boleh. Dan deactivate ketika Ramadan telah habis. Boleh juga. Dan apabila cikgu buka ke rekod syasiah di sekolah, cikgu boleh tekan terus dekat sini. Okay, dekat sini ada berpakaian kemas, saya bagi markah. Dan juga dekat sini ada satu lagi nama dia help teacher. Okay, jadi saya bagi help teacher kat sini. Okay, bila ada help teacher, jadi ada 2 aktiviti syasiah yang telah direkodkan dan kita nak pergi ke proceed. Tapi sebelum bagi proceed, saya nak bagi remark kat budak-budak ni. Di help teacher kan, saya tambah remark. Ni kalau nak tambah, tak nak tambah pun boleh. Jadi saya tambah remark kat sini. Okay, dia akan keluar dan saya akan tulis lah. Membantu angkat beg. Okay. Nampak membantu angkat beg. Okay. Kemudian saya akan tekan proceed. Dekat sini akan ada summary page. Summary page ni adalah bahagian di mana cikgu-cikgu boleh lihat balik sebelum submit tadi. Aku dah submit point aku dah submit item apa. Jadi kita sebelum submit dia ada history, dia summary dia. Jadi kat sini saya punya summary, saya ada 2 item iaitu berpakaian kemas. Kita ada help teacher. Dan siapa pelajar terlibat, saya tekan dekat berpakaian kemas ni. Okay, dekat sini ada nama-nama pelajar. Okay, kemudian kita ada markah point dekat belah kanan dekat sini. Dan cikgu boleh modify markah-markah kat sini. Contoh kalau cikgu nak tambah 2 untuk Ashraf sebab dia punya remark dia paling bagus sekali. Kan? Contohnya tadi kita ambil adalah budak ni dia buat berpakaian kemas. Dia yang paling kemas. Contohnya Azan. Azan ni saya tambah berpakaian kemas. Paling kemas. Okay.
Okey, jadi kat sini dia seorang je dia berpegang kemas, nampak? Tapi kalau dekat yang bawah ni, yang item untuk help teacher ni, saya telah tambah untuk semua pelajar. Dekat awal-awal tadi kan, dia ada dua cara. Cikgu boleh tambah remark dekat item awal tadi, di mana kalau cikgu tambah dekat button box tadi, dia akan specifically bagi kat semua orang. Tapi kalau dekat bahagian summary ni, cikgu boleh tambah untuk setiap pelajar lah. Okey, jadi kat sini akan ada remarks dan cikgu boleh lihat remarks ni betul tak membantu angkat barang dan sebagainya. Okey, jadi cikgu boleh modify markah masing-masing pelajar-pelajar ni mengikut keperluan. Dan kat atas ni boleh backdated. Kalau cikgu nak backdated, contoh tarikh itu telah dibuat pada minggu lepas. Cikgu nak rekod semula, cikgu boleh rekod semula lah. Jadi saya tekan submit kat bawah. This me settle sekejap je. Sekejap je. Jadi kalau saya refresh balik, saya scan. Okey, 3-4 pelajar, saya tekan submit behavior. Saya pilih amalan baik ni, ini SSDM lah yang KPM buat, berdisiplin, bercakap dengan sopan, proceed, submit. Dalam masa 5 saat saja kita telah rekodkan 6 pelajar. 6 pelajar punya syasiah yang baik. Jadi betapa cepatnya sistem ini, di mana dia telah mempercepatkan kerja-kerja cikgu yang sebelum ni kena guna Excel, kena tulis kat kertas, kena key in satu-satu. Jadi itu baru record, nak bagi tahu kat parent, kena buat laporan lagi. Kemudian nak buat analisa lagi, kemudian nak kena buat sijil lagi. Banyak kerja tu. Jadi kita punya sistem ni is very fast, dan saya tunjuk kejap lagi, ini baru rekod syasiah. Untuk rekod kehadiran lagi cepat, lagi pantas kan. Jadi kalau tengok kat sini, saya akan tunjukkan beberapa button-button dekat sini, dan sebelum tu kita akan tengok juga macam mana kaedah kedua untuk mengisi rekod pelajar ini. Tadi kita gunakan QR code. Okey, soalan dia, kalau tak ada QR code, kalau hilang QR code, kalau QR code tu rosak, kalau nak melibatkan satu sekolah, kan takkan kita nak scan seorang-seorang, ada 1,000 pelajar kan. Jadi, contoh hari sukan, semua beratur kat padang kemas, 1,000 orang pelajar, takkan kita nak scan QR code seorang-seorang kan. Jadi tak logik pula. Jadi, the fastest way ialah menggunakan list. Dekat sini ada list. Okey. Jadi, dan kita boleh tekan list ni, dan kita lihat dekat sini ada senarai pelajar. Kalau tak ada QR code, kita boleh guna senarai list pelajar, di mana saya boleh lihat dekat sini ada satu pintar. Okey, ataupun the whole school kat sini ada. Okey. Kalau lihat kat sini, kita boleh lihat contoh saya ambil the whole school. Okey. Dan saya boleh select list semua pelajar kat sini. Okey, 280 orang pelajar. Nampak? Ataupun saya ambil lah satu kelas. Contoh satu kelas satu tun dekat sini, saya tekan, ataupun kalau saya tekan hijau ni, dia by default dia akan jadi kelas default. Akan datang saya buka list tu, dia akan buka satu tun terus. Dia tak pergi kelas lain lah. Sebab mungkin cikgu kelas satu tun ni selalu buka satu tun. Jadi kita tekanlah satu tun. Okay, dia jadi hijau kat sini. Jadi saya tekan balik, dia akan ada hijau supaya dia akan jadi kelas default, dan cikgu boleh juga main-main dekat line ni kan. Cikgu boleh susun. Kalau susun. Okay. Cikgu tekan satu tun. Okay. Dekat sini ada, contohnya kalau satu tun. Okay. Cikgu boleh tekan select all, diselect 12 orang pelajar. Nampak? Okay. 12 orang pelajar. Jadi saya akan pilih seorang pelajar yang tidak hadir, iaitu ahli fakih. Disable. Ada 11 orang pelajar, dan saya tekan award behavior kat bawah ni. Dan saya tekan datang awal ke sekolah. Nampak? Dan saya tekan proceed. Jadi dalam masa yang sekejap, kita telah memberikan rekod ya, untuk 11 orang pelajar. Jadi dekat sini kita dah rekod. Kita nak tengok history. Dan history dekat sini, history dekat sini adalah rekod-rekod yang cikgu isi. Cikgu yang key in tadi, cikgu yang login ni, apps ni. Cikgu-cikgu lain kita tak boleh lihat kecuali kalau kita login guna admin.studentqr.com, kita boleh lihat cikgu lain punya. Tapi kalau dalam app ni kita hanya boleh lihat rekod-rekod yang cikgu login ni dekat app ni punya rekod data di sinilah. Jadi saya tekan dekat history. Saya tengok history ada 2 section. Section pertama pending, section kedua submitted.
Pending adalah tempat untuk kita lihat data-data yang sangkut dekat phone. Kalau contoh internet tak ada, ataupun data tak stable, dia akan masuk ke pending lah. Bila dah ada internet, dia akan automatically masuk submitted. Okay, nampak? Tadi saya record tadi, satu Umar, satu Tun, 8.40. Dah datang awal ke sekolah. Ni semua ada kat sini. Okay, rekod-rekod semua dan cikgu boleh filter. Okay, cikgu boleh lihatlah data-data kat sini dan boleh nak delete kalau tersilap ataupun nak lihat ataupun nak modify, cikgu boleh tekan je kat sini, nampak? Tekan dekat arrow ni, cikgu boleh modify data untuk setiap pelajar ataupun nak tambah marks lah kat sini cikgu boleh. Nak delete satu ni pun boleh. Jadi cikgu tekan dekat arrow kat sini lah. Okay, jadi kita pergi back. Ada button-button lain yang kita boleh belajar malam ini, iaitu mute button. Kalau tak nak bising, cikgu boleh tekan. Kadang-kadang kita bunyi cereng kan. Jadi kita mungkin nak buat malam-malam, kita nak KM balik tengah-tengah malam, takkanlah nak bising. Jadi kita nak unmute-kan dia. Kemudian ada button reset. Button reset ni adalah button untuk reset QR code. Kalau cikgu dah scan, cikgu nak hilangkan balik semua QR code ni, cikgu tekan reset button dekat sini. Okay. Reset ni yang saya tunjuk ni, cikgu tekan, dia akan hilang balik semua QR code lah. By default dia hilang sebab dia terscan balik, dia keluar balik. Okay. Kemudian ada satu bahagian dekat atas ni nama dia refresh data. Refresh data ni apa? Okay, by default kalau cikgu login, dia akan automatically masuk semua data-data yang ada kat sekolah tu ke dalam phone cikgu. Jadi akan datang, cikgu tak ada internet ke, cikgu phone line tak okey ke, dia akan record dengan pantas sebab semua benda dah ada dekat phone cikgu. Tak perlu tunggu internet. Jadi bila dia submit saja internet. Jadi kaedah dia macam tu. Jadi apabila data-data terkini, contoh nama pelajar, kelas baru, item baru, nak tambah dekat sekolah punya apps, kita kena tekan refresh data untuk memastikan data tu data terkini. Contoh tengok, mana budak ni hari tu kita dah add dia kan dekat dalam admin tapi tak keluar kat apps. Contoh nama Ali tak keluar kat apps. Jadi cikgu tekan refresh data. Tekan, dia akan load dan dia akan pastikan data terkini, data is updated. Okay. Apa lagi kita boleh lihat? Dekat sini akan ada kiosk mode. Kiosk mode ni apa? Kiosk mode adalah satu function di mana cikgu boleh record pelajar tanpa memegang phone. Cikgu nak letak dekat depan depan sekolah ke, dekat guard ke, atau cikgu letak dekat dinding ke. Lepas ni saya akan minta Aiman untuk playkan video kiosk mode, iaitu ada satu cikgu dia gunakan dekat dalam kelas dia, dia tampal phone dekat dinding. Jadi budak-budak ni scan kad dia lepas hantar kerja rumah, dia scan QR code dia dekat phone cikgu menggunakan kiosk mode. Jadi cikgu ni dia lepak buat kerja dekat meja, budak tu yang scan. Okey, jadi senang. Jadi kiosk mode ni memang biasanya kita biar budak ni scan sendirilah. Okey, kemudian kita ada satu function, kiosk mode ni kalau saya tekan, dia akan keluar, nampak muka saya. Dia akan keluar untuk front page. Front page maknanya dia front facing lah. Jadi budak-budak ni akan scan dekat sini. Jadi saya akan disablekan remark. Jadi saya tukar kamera untuk cuba kat sini. Jadi bila saya tukar switch kamera, boleh juga front kamera pun boleh, kamera belakang pun boleh. Jadi apa yang saya buat adalah saya tukarlah kehadiran. Dia dah scan kan. Jadi saya tukar kat sini kehadiran, mungkin check in lah. Check in. Jadi apabila budak tu datang, dia akan automatik masuk. Jadi pelajar kedua masuk. Pelajar ketiga nampak masuk. Sangat pantas. Cumanya budak tu kena kira sendirilah satu persatu. Kelebihan dia adalah budak-budak ni boleh scan sendiri tanpa melibatkan cikgu. Cikgu tak perlu pegang phone lah. Okay, tapi kalau melibatkan cikgu pegang phone, cikgu boleh klik serentak kan, depend pada situasi. Jadi cikgu boleh explore. Dekat sini ada log, ada schedule dekat sini. Dekat bahagian sebelah remark ni, schedule. Okay. Cikgu boleh tambah schedule, contohnya pukul 6 pagi sampai 8 pagi, aktiviti apa. Pukul 12.30 automatik ditukar. Pukul 5.30 automatik akan tukar. Okay, jadi cikgu boleh tambah schedule dan cikgu boleh tambah remarks. Remarks ni apa? Contoh kalau saya tekan remarks,
switch biasanya dia akan gunakan untuk rekod. Dulu kita buat untuk rekod suhu kan. Jadi bila saya scan, dia akan minta kita remark. Dia boleh guna dua situasi. Satu, untuk check in dan bagi suhu lah ketika itu, ataupun cikgu boleh scan, bagi markah dan terus bagi markah homework. Contohnya markah homework dia 85. Jadi cikgu bagi markah 85 untuk homework, cikgu tekan submit. Sangat pantas Okay, saya keluar daripada kiosk mode ni. Keluar. Dan kita akan pergi ke bahagian setting. Okay. Setting ni. Dekat sini ada dua function, leaderboard dengan attendance. Okay, manage password, tutorial, frequently asked question, contact us. Saya back balik. Saya nak tunjukkan kaedah memberikan kehadiran dengan sangat-sangat pantas. Ini biasanya cikgu key in lah. Cikgu guru kelas pertama, dia akan key in dan saya akan klik kat bawah ni. Okay, klik kat bawah ni, nama dia attendance. Bila klik attendance, dia akan keluar button-button yang ada attend ataupun absent, ataupun late. Ini kalau saya tekan kat atas lah, mark all. Tapi kalau saya tekan seorang, Ahmad Haziq, dia akan jadi seorang, dia absent. Akan datang, kita akan tambah kenapa dia tak datang. Absent contohnya dia MC ke, pergi aktiviti ke. Jadi kita akan tambah feature tu akan datang mengikut kesesuaian dan juga requirement daripada kementerian. Okey, saya akan cuba bagi markah untuk satu tun lah. Okey, saya akan bagi markah. Kita ada 12 pelajar, seorang absent. Dan on the spot kalau saya tekan submit bawah ni, dia akan keluar satu summary page. Okay, attendance, please confirm that you are submitting. Attendance with the following summary, satu tun, 11 pelajar hadir dan satu pelajar tidak hadir. Submit now. Kalau rasa macam tertekan lah, cancel lah. Kalau kita rasa betul lah kita nak submit ni, kelas ni, tekan submit now. Nampak? Okay, ataupun check analytics. Check analytics ni kita nak tengok berapa persen yang datang, betul ke tak, satu sekolah dia datang ke tak, check analytics. Ataupun cikgu boleh pergi dekat bahagian setting tadi. Jadi saya cuba check analytics sekarang. Kebiasaannya dia akan ambil masa dalam 1 atau 2 minit sebelum data semua masuk. Bayangkanlah kan, satu sekolah 1000 pelajar. Kalau kita nak buat cepat boleh, tapi kita takut sistem tu akan tengah-tengah dia akan macam bottleneck kan. Jadi kita pastikan dia smooth je. Dia slow je kata kan, daripada kita semua cram nak masuk satu tempat. Dia optimizekan kita punya sistem. Dan bila saya klik ke analytics, klik dia akan keluar rekod pelajar kat sini lah. Okay. Nampak ni adalah pelajar yang hadir hari ni. Okay. Jadi kita boleh lihatlah berapa persen. 12% kehadiran. Yang tak hadir 88%. Dan juga berapa pelajar yang datang. Kemudian kita boleh lihat kat sini total kehadiran, percentage dia. Okay. Dan juga kelas-kelas yang datang lah. Okay. Dan kat sini kita tekan dekat I, view monthly attendance. Kat sini pun boleh cikgu nak lihat dekat phone ataupun dekat admin nanti untuk lihat bulanan punya kehadiran. Contoh kalau saya tekan monthly attendance, okay, dia akan keluar untuk kehadiran bulanan lah. Kehadiran bulanan kita akan lihat dekat bahagian kehadiran bulanan dia akan keluar macam jadual. Jadi saya akan tekan back dan saya akan tunjukkan satu function yang best, iaitu leaderboard. Leaderboard kalau cikgu tekan setting, okay, dekat sini ada leaderboard ataupun leaderboard. Dia depends. Biasanya orang panggil leaderboard lah. Dan leaderboard ni cikgu tekan, cikgu akan lihat markah-markah bulan Julai. Dah masuk bulan Julai, inilah markah-markah yang terkumpul untuk kelas 1 emas. Ini by default akan tukar kelas lah. Cikgu nak tengok kelas mana. Okay, cikgu tekan all class. Ni kelas tertinggi bulan Julai setakat ini. Ini adalah sekolah. Ni ada sekolah. Dalam sekolah siapakah pelajar tertinggi? Semua ada kat sini. Jadi kebiasaannya cikgu-cikgu sekolah saya sarankanlah, dan kebanyakannya sekolah buat, dia screenshot akhir bulan, dia tunjuk, oh okey, ni by class. Inilah pelajar terbaik satu pintar. Ataupun inilah kelas terbaik bulan ini, satu tun. Jadi dia bagi markah satu tun di perhimpunan. Jadi setiap pelajar akan rasa termotivasi untuk buat bersaing kawan-kawan dia untuk buat syasiah yang baik. Ya. Jadi kalau kita lihat dekat sini,
feature dia agak lengkap, tetapi kita memang saja limitkan dekat apps. Kita nak cikgu kalau nak buka dengan lebih banyak, feature yang lebih banyak, maklumat dan rekod yang lebih banyak, boleh rekod di dashboard. Okay, admin .studentqr.com, okay, ataupun admin v2. Ini address dia, admin.studentqr atau admin v2. Okay, jadi saya akan keluar terus, buka kat sini. Okay, admin. Okay, jadi kat sini adalah admin 1. Tapi saya akan tunjukkan satu lagi admin baru, admin v2 nama dia. Okay, admin v2. Bila saya tekan studentqr@gmail.com, password, kita akan lihatlah admin v2@studentqr.com. Kita akan lihat ini adalah dashboard sekolah kita. Nampak? 33 yang hadir, yang tak datang 247, tutor pelajar, tutor guru, dan ini adalah leaderboard sekolah kita. Kita boleh display dashboard ni dekat kita punya LCD, LED, TV dan sebagainya. Ni kehadiran cikgu boleh lihat, dan juga cikgu boleh generate QR tag kat sini. Dan pada masa sama, cikgu boleh juga generate sertifikat dekat bahagian dashboard dan sertifikat. Okay. Dan cikgu boleh generate sertifikat untuk semua pelajar. Tapi hari ni kita nak fokus pada apps. Jadi sangat mudah, dan saya dah tunjukkan step by step penggunaan student QR. Dan kalau ada masalah, contohnya masalah pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan, login ke ataupun kenapa data ni macam lain je kan. Jadi cikgu boleh tekan contact us kat sini. Tekan, dia akan buka WhatsApp. Dan ini adalah FAQ, video tutorial, manage password, attendance. Jadi untuk kemudahan cikgu lah. Dan ada juga cikgu yang tanya, dekat sini ada 3 feature baru. Construct, progress dan attendance. Jadi, attendance ni kita dah tunjuk tadi. Kedua, progress. Progress ni adalah biasanya cikgu-cikgu akan record. Progress budak ni punya hafazan, bacaan Quran, bacaan buku, sukan pun boleh. Jadi cara dan kaedah dia sangat mudah. Cikgu pilih senarai pelajar. Okay. Pilih senarai pelajar. Dia memang kena pilih pelajar. Sama ada seorang atau 2 orang. Okay, seorang atau 2 orang. Cikgu pergi dekat progress. Okay. Dekat sini adalah section di mana section di mana cikgu boleh tambah semua progress ataupun berikan progress kepada 2 pelajar tadi. Jadi kat sini ada nama fotokorip ni, nama buku kan. Bacaan bercuti sekolah, bacaan buku Hamka, ini celik Al-Quran, pumping, macam-macam progress kita boleh bagi. Hadis 40 contoh kan, untuk 2 pelajar tadi. Jadi contohlah hadis 40. Jadi saya tambah. Dia baca 1 hadis. Dia baca 1 hadis, 2 hadis, jadi dia dah kira berapa persen lah budak ni dapat add progress. Ataupun cikgu boleh tambah remarks kat sini. Bacaan bagus tapi kena ulang. Okay. Add progress dah settle. Sekejap lah. Kan? Okay, jadi kat sini kita boleh lihat rekod-rekod yang kita telah bagi tadi dan juga rekod-rekod lain. Ini boleh dilihat oleh ibu bapa pelajar tersebut. Jadi sangat mudah lah. Jadi hadis 40, cikgu boleh lihat dalam bentuk table atau history 2 pelajar tadi. Okay, dan juga cikgu boleh tukar pilih pelajar lain dekat bahagian list pelajar. Okay, kemudian cikgu boleh juga tambah item-item. Ni untuk admin sahaja cikgu boleh tambah item kat sini lah. Apakah item progress? Cikgu boleh tekan plus. Okay, cikgu bolehlah bagi contohnya bacaan terjemah Quran. Okay, description terjemah Yusuf Ali contoh dan value unit of course lah sama kita muka surah okay, ataupun surah. Apakah value unit dia? Adalah nama dia lah, surah ke juzuk ke. Okay, kemudian kita akan tukar kat sini. Okay, saya akan cuba create. Saya create sekali lagi Okay, kat sini kalau lihat bawah ni, okay, ada contohnya persen, kita boleh tukar 114 surah tadi, 114. Okay, dan juga kita boleh letak surah. Okay,
Dekat sini description. Okey. Bacaan tadi kan, bacaan hadis. Bacaan terjemah. Okey. Quran. Yusuf Ali. Okey. Jadi kita dapat lihat kat sini, kita boleh tekan dan kita boleh submit dan kita boleh dapatkan kita yang baca progress ni dekat senarai track progress ni lah. Okey. Jadi cikgu boleh bagi announcement dekat semua guru-guru untuk mulai hari ni kita nak rekod hafazan dekat sini je. Okey, dekat hafazan Quran ni saja. Okey. Jadi senang. Kadang cikgu lupa bawa kertas ke apa kan. Nak kena tanda kat papan hitam kat sini, dekat app sahaja. Okey, kemudian satu lagi function nama dia construct. Okey, construct ini adalah function di mana cikgu boleh bagi skala. Contoh, saya ambil satu pelajar sebab skala ni melibatkan satu saja. Okey, kat sini ada construct. Cikgu tekan construct. Ini adalah contoh, ada sekolah-sekolah agama, sekolah ikram muslim, mereka menggunakan pemakaran Islam, okey, menggunakan skala. Jadi senang, cikgu tekan. Contohnya SEM 3, SEM 2. Ni dah rekod, dia akan keluar submitted. Dia bagi 3 markah. Kalau saya nak tukar pun boleh. 4. Tapi kalau ni untuk teacher lah, kalau kita tukar pada parent punya markah, dia tidak boleh ubah. Kalau saya tekan mana-mana pun kat sini, nampak dah dia tak berubah pun. Tapi kalau saya tukar pada teacher balik, okey, contohnya SEM 4, saya test kat sini, tekan 4, dia dah submit. Terus submit. Tak perlu nak tunggu. Ibu bapa pula, untuk menunjukkan janji apabila berjanji, 4. Nampak? Sangat mudah dan terus ada rekod. Ini sangat cepat. Dan cikgu boleh gunakan program-program, contohnya program PBD pun boleh, program-program merekod, ada perekodan masing-masing yang menggunakan skala. Boleh gunakan yang ni. Survey pun boleh. Siapa survey dapat point, boleh juga buat. Jadi saya bagi markah untuk cuba. Okay, nampak? Sangat mudah dan sangat cepat. Ibu bapa pun kita boleh bagi point. Kita pastikan item yang kita buat itu adalah item untuk ibu bapa lah. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, item-item ni sudah kita buat di construct di bahagian admin. Jadi kalau cikgu yang nak merekod tambah dekat construct ini, cikgu bagi tahu dekat kita, kita akan assist. Kita ada satu tutorial untuk menambah item-item construct. Jadi sangat mudah dan sangat cepat. Dan kalau kita lihat kat sini, okay, semua saya dah terangkan dan saya akan tunjuk kalau ibu bapa pula. Okay, kalau kita lihat kat history ni, saya nak tengok rekod-rekod yang kita telah bagi tadi kan, dekat ibu bapa. Kalau saya tengok history, dia akan keluar beberapa rekod-rekod yang cikgu telah merekod menggunakan construct dan sebagainya. Okay, cikgu akan lihat di mana dekat sini akan ada, okay, contohnya kalau budak-budak bagi markah, saya ambil Aulia lah. Okay, Aulia. Okay, kita cari nama Aulia nanti kat sini dan saya buka aplikasi QR Parent. QR Parent cikgu, ni untuk demo saja. Parent-parent akan key in. Okay. Dan cikgu lihat kat sini ada satu QR code. QR code. Cikgu tekan dan cikgu boleh scan untuk login. Kalau cikgu nak suruh parent login guna IC mereka pun boleh. Kalau kita isi IC lah. Tapi kalau cikgu nak minta, tak payahlah. Scan QR code kan senang. Saya scan QR code. Okay. Sepatutnya dia boleh login. Okay. Aulia. Tadi kita check Aulia kan. Dia akan keluar nama Aulia. Okay, nama Aulia ni bila kita scan, kita akan nampak beberapa rekod-rekod yang kita telah buat. Ni adalah rekod-rekod anak. Pengumuman ada. Rekod-rekod yang sini pun ada. Rekod test video. Kita boleh lihat semua kat sini. View more. Ni yang telah direkod lah. Kalau ada rekod, kalau tak ada, kosong lah. Read science tadi kita bagi markah. Ada kat sini. Okay. Dan kat sini akan ada beberapa function di mana dia akan ada award points, construct, activities, analysis, attendance dan leaderboard. Jadi award point ni adalah markah yang kita suruh parent key in. Waktu cuti sekolah, waktu malam-malam kita suruh diorang, contohnya budak-budak ni tidur awal dia dapat points kan, ataupun dia boleh dapat point kalau dia tolong mak dia. Jadi item-item yang ada dekat award point ni boleh request kat kita boleh tambah dan kita boleh bagi tahu parent. Mulai hari ni anak awak kalau tidur awal dapat points. Okey.
Dan cikgu boleh tekan contohnya menghadkan gadget sini. Ni sekolah rendah lah kebanyakannya. Okey, contoh 2 dan terus submit. Sangat pantas. Kemudian kita ada juga record construct tadi dalam bentuk parent yang isi. Nampak? Contoh, okey. Ini markah-markah yang telah disubmit, dia akan keluar kat sini lah. Okey, settle. Kemudian kita ada juga activity. Activity ni adalah record-record yang kita telah key in tadi. Okey, ni adalah daripada parent dan daripada cikgu. Okey, nampak kita ada markah-markah mereka. Kita boleh refresh kat sini dan kita lihat markah-markah yang telah diberikan. Okey, kemudian daripada analisis. Analisis nampak kat sini. Kita boleh lihat semua markah-markah yang telah diberikan kat sini. Okey. Kemudian attendance sama dan juga kita ada leaderboard. Leaderboard sama macam cikgu tadilah. Okey. Okey, jadi ini adalah view daripada seorang parents. Kalau cikgu ataupun nak beritahu parents tu awak ada 2 orang anak. Awak ada 2 orang anak. Okey, 2 orang anak dan boleh tambah ada daripada satu ni ada account yang sama, boleh tambah je anak dia dekat bahagian add child. Okey, dan dekat sini tambah je, contohnya anak seorang lagi. Dia akan terus Aulia dan juga Asfar. Nampak? Saya boleh swipe je. Ni Asfar. Asfar Hasif. Okey. Jadi 2 orang pelajar dalam satu account. Is possible. Baiklah, jadi untuk malam ini kita training untuk ni saja. Dan saya nak pastikan mulai hari ini, cikgu dah cuba untuk memberikan mata ganjaran kepada anak-anak murid. Itu yang paling penting. Kehadiran boleh guna apps, okay, dan juga syasiah di rumah dan di sekolah boleh dilakukan dan yang penting ada announcement. Kita nak cikgu-cikgu semua kempen syasiah yang baik. Itu datang daripada cikgu dan juga ibu bapa, tapi pihak sekolah kena initiate, kita akan sediakan sistem, kita akan support sistem. Jadi kita nak pastikan mulai minggu depan cikgu akan announce berapa pelajar terbaik. Kita akan beritahu setiap hari anda kena buat satu syasiah baik at least. Dan kita akan sediakan poster. Kalau sekolah yang belum dapat poster, boleh request kat kita, kita ada digital poster untuk sekolah masing-masing. Cikgu boleh print dan tampal di semua tempat. Jadi pelajar dan cikgu akan aware. Oh, yelah. Hari ni ada kena key in. Lupa ada budak-budak yang tak buat syasiah lagi hari ni. Mungkin dia buat tapi tak sempat rekod. Betul? Jadi kita nak pastikan data-data syasiah mereka sentiasa direkod dan juga sampai kepada ibu bapa. Sebab ibu bapa ni mereka akan puji anak dia dan happy bila anak dia buat benda yang baik dan kemudian budak ni akan lebih motivasi untuk buat benda yang lebih baik. Jadi untuk malam ni setakat ini saja, kita tak terlalu panjang sangat, tak sampai sejam pun. Saya nak pastikan semua cikgu-cikgu akan cuba dan kita nak pastikan supaya cikgu-cikgu faham jika ada masalah jika ada masalah boleh terus ke help studentqr.whatsapp.my. Ini adalah link klik link ni dan terus tanya dekat WhatsApp. Saya ada masalah tak boleh login dan sebagainya, boleh terus Okey, jadi untuk siapa yang hadir hari ini kita akan sharekan link kehadiran tetapi cikgu kena klik QR code ataupun link kita akan bagi kepada setiap sekolah dan kita nak pastikan bahawa setiap guru-guru akan join training ni. Kalau tak sempat malam ni boleh join hari-hari yang lain lah dan jadikan reference. Okay? Jadi kita akan juga mungkin akan edit rakaman malam ni, kita akan jadikan dia pendek supaya mudah untuk difahami dan terus boleh digunakan. Okay? Jadi mungkin ada pertanyaan boleh terus tanya ke studentqr.whatsapp.my ataupun untuk teknikal boleh tanya help studentqr.whatsapp.my dan kita akan bantu dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain hari. Dan saya nak minta tolong untuk cikgu-cikgu buka dekat apps, okey. Buka dekat apps, okey, App Store. Saya nak minta cikgu untuk bagi rating, okey, App Store. Student QR, cikgu buka dan cikgu bagi rating. Saya nak minta cikgu tolong bagi rating supaya kita boleh tambah baik. Kalau ada penambahbaikan boleh tekan dekat sini. Okey, 5 bintang. Tapi cikgu bagilah macam feedback ataupun kalau nak tambah baik. Okey. Jadi cikgu boleh tambah baik dan cikgu boleh submit. Jadi kita tengok apa penambahbaikan yang boleh dibuat lah untuk app ni kan. Jadi ini adalah satu contoh yang kita buat. Dan saya akan mengharapkan supaya cikgu cuba dan cikgu berikan feedback supaya kita boleh tambah baik
sistem ini, insya-Allah. Jadi itu saja malam ni, dan saya punya tim iaitu Aiman akan menyiarkan video terakhir, iaitu satu video daripada sekolah Sri Huda Al-Huda, dekat Damansara, di mana mereka gunakan kiosk mode, dan juga kedua sekolah yang digunakan oleh Cikgu Nurun di Pahang, di mana cikgu letakkan phone dia dekat dinding dan pelajar tu submit homework dan kehadiran dia scan sendiri. Itu demo dah. Jadi saya akan minta untuk Aiman sediakan video tersebut, kemudian kita akan bersurai pada malam ini. Jadi itu sahaja pada malam ini. Saya harapkan semoga cikgu-cikgu dilimpahi rahmat dan ganjaran daripada Allah SWT. Itu saja, insya-Allah jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pop 2 cups of purple just to warm up. Pop a perky just to start a pack. Pop 2 cups of purple just to pop a perky just to start a pack. Pop 2 cups of purple just to warm up. See, boom, something done. Pop a perky just to start a pack. 2 cups of purple just to warm up. Pop a perky just to start a pack. Pop 2 cups of purple just to Taylor top, fuck niggas on my radar. Watch, shut your crack a dog.
akan berkembang otak kita dan akan berkompetisi untuk berlomba-lomba terus berbuat kebaikan, dan dalam otak kita aku akan berbuat baik dan saya akan selalu berbuat baik dan tidak akan sempat berpikir untuk berbuat tidak baik alias negatif. Semuanya berlomba-lomba, aku harus menjadi orang yang baik, aku harus jadi orang yang baik, seperti itu. Dan luar biasa program ini, kita sangat support dan sangat interest terhadap student KR. Sukses untuk student KR.